الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ولو كره المشركون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها dan lagi ada Syekh Muhammad Syahrar Rasulullah 109 menit kata Muhammad Syahrar يعلم أن طريقة الفقهاء لو كانت عين طريقة الفقراء لكان الفقير إذا بلغ درجة الافتتاح والتدريس صار مسلكا في عصره، ولكنها طريق تدل على أفهام الفقهاء لمحبتهم للدنيا وأناسها، حتى صار أحدهم كأنه مربوط من وسطه بعدة حبال على عدد ميله من الشهوات، وذلك مانع عن الطيران إلى الطرق فافهم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala dalam minggu pasti kita telah lalui kata Syekh Muhammad Syahrar berkenaan dengan perbandingan di antara ulama fuqaha dengan ulama tasawuf. Jadi kalau kita tengok di sini, kita akan nampak macam lebih tasawuf daripada fuqaha. Bila dia bicara tentang tasawuf, maka dia melebihkan tasawuf daripada fuqaha. Dan kadang-kadang kita nampak macam dia berkecilkan fuqaha. Sebenarnya tidak, sebab kedua-dua ilmu ini adalah sama-sama penting, sama-sama ilmu Islam lah. Cuma masa dia puji tasawuf, maka dia tinggikan tasawuf. Kalau kita gaji kita pekor, maka dia akan puji kita pekor. Kalau kita gaji kita usuluddin, maka dia akan puji kita usuluddin. Begitulah ulama-ulama kita. Cuma dia sebut kita dah baca dalam kitab ni berkenaan dengan dia kata sekurang-kurangnya seorang murid yang mengamalkan tasawuf ini ialah dia tidak ada langsung sifat riya, tak ada sifat riya, tak ada sifat takabur, tak ada sifat ujub, tidak ada sikap suka kepada pangkat dan tidak suka juga kepada jawatan dan seumpamanya lain. Orang panggil ini di antara sekurang-kurangnya seorang murid yang sedang mempelajari ilmu tasawuf, lebih lagi semasa dia menjalani tarikat. Orang panggil masuk dalam golongan orang panggil Syiarus Salikin, orang salih. Jadi tentu sekali dia cuba bersih sifat.
Jadi sifat-sifat yang kita kata sifat-sifat kotor ni, sifat-sifat hati ni, semua kan ada. Semua kita manusia ni dilahirkan ada berapa sifat ni? Sebagaimana sabda Nabi sebut, Nabi kata semua anak Adam yang dilahirkan ke dunia maka disentuh oleh syaitan kepala. Kita dilahirkan ke dunia, syaitan sentuh dari syaitan. Allah panggil kepala kita. Kecuali Siti Maryam. Siti Maryam. Sebab apa? Sebab Siti Maryam ini mau dia berdoa masa dia dari dulu lagi. Siti Maryam mau kepada Nabi Isa ni. Dan Siti Maryam mau kepada Nabi Isa. Jadi Siti Maryam ni semasa dia dilahirkan ke dunia, syaitan tak sentuh kepada dia. Sebab apa? Sebab dia telah berdoa. Mau dia semasa dia Siti Maryam dalam kandungan ni, mau kepada Siti Maryam tu berdoa kepada Allah Ta'ala. Inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Dalam Quran surah Al-Imran kita baca, Inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku minta lindung darimu ya Allah daripada ni, bagi anak kandungan aku dan zuriat aku daripada disentuh oleh syaitan. Maka sebab itulah dia tidak disentuh oleh syaitan. Kita tak membaca nama tu. Maka sebab itulah kita lahir ke dunia, syaitan sentuh pada. Maka sebab itulah maka perangai syaitan tu ada pada kita. Perangai malu, perangai momok, perangai bengking, perangai takabur, sombong, perangai suka kepada kebendaan. Jadi sifatnya ada semua kan, kecuali setelah kita belajar tasawuf, kita usahakan bersihkan sifat. Kita bersihkan sifat ini, kita isikan dengan sifat mahmudah. Jadi inilah Allah panggil yang diusahakan oleh tasawuf. Allah panggil nak didik jiwa kita supaya tak ada sifat ini. Sifat dia, sifat takabur, sifat ujub, dan sifat suka kepada pangkat, dan juga suka kepada disanjung. Dia panggil cuba kita tutup kasih perasaan yang ada dalam hati kita. Kemudian malam ni pula disebutkan oleh Abu Wahab Sya'rani. Dia kata i'lam anna tariqal fuqaha law kanat 'ain tariqatil fuqara lakana al-faqih idza balagha darajat al-iftah wa tadris sara maslakan fi 'asrihi walakinnaha tariqun tadukku 'ala afhamil fuqaha limahabbatihim lid-dunya wa 'ala nasiha hatta sara ahaduhum ka'annahu marbutun min wasatihi bi'iddati hibalin 'ala 'adami mailihi ila ash-shahawat wa dhalika mani'un 'anil tayran ila turqa faham. Yang disebutkan oleh Abu Wahab Sya'rani dan diketahui olehmu ini tuju pada kita sebagai penuntut ilmu. Dia takdir dengan ya talibal ilm, hai ya talibal ilm, i'lam ya talibal ilm. Diketahui olehmu wahai penuntut ilmu. Kata Syekh Wahab Sya'rani, ketahui olehmu hai penuntut ilmu bahawasanya tarikat fuqaha, tarikat fuqaha itu bagi orang yang ada ketahui olehmu bahawasanya tarikat fuqaha itu bagi orang yang ada ain, bagi orang yang ada fatwa dan ada darjah memberi tadris. Ketahui olehmu bahawasanya tarikat fuqaha itu bagi orang yang ada ain tarikat fuqaha ahli sufi. Nascaya adalah orang fuqaha itu apabila sampai ia kepada darjah
memberi fatwa dan akan darjah memberi tadris, yakni sampai ia kepada martabat mengajar agama manusia. Jadi ia orang yang menunjukkan jalan tariqah ahli sufi itu sangat halus bicaranya, lagi dalam, lagi susah faham orang fuqaha itu, kerana sangat kasih mereka itu bagi dunia dan bagi kecemaran dunia itu, hingga jadi faham seorang daripada seorang mereka itu seolah-olah terikat daripada tengok dadanya itu dengan beberapa bilangan tali, iaitu atas sekira-kiranya bilangan cenderung hati mereka itu kepada syahwat dunia itu. Dan Allah yang demikian itu menegakkan dia daripada naik terbang, itu naik terbang, naik kepada martabat yang tinggi yang dapat memahamkan ilmu tarikat ahli sufi. Apa yang disebutkan oleh Abu Hamid Syarani ini maksudnya ialah dia kata ulama ahli pekoh yang kita kata pekoh ahli sufi. Pekoh tapi pekoh yang tasawuf. Bukan kata pekoh saja ke. Ahli pekoh tasawuf ni, bila dia ni sampai ke martabat fatwa dan tadris. Maknanya fatwa dan tadris mana orang yang mahir, orang yang mahir, ahli fiqh yang mahir. Kalau sampai ke mereka dia boleh memberi fatwa, boleh mengajar, dia boleh memberi fatwa, maka ini orang ulama fiqh yang mahir. Sebab kebanyakan kita ni pekok tapi tak siapa kata hak boleh memberi fatwa, dan tak siapa mereka memberi fatwa. Kalau seorang ulama yang boleh memberi fatwa adalah ulama yang hebat, yang mereka ingat dari macam kalau di sini sehingga terkenal dia yang panggil apa ni Atiyah Saqaf, nama seorang ulama Mesir yang dia ni hebat dengan memberi fatwa, namanya Atiyah Saqaf. Sehingga fatwa dia itu dibukukan dan diedarkan, dijual. Panggil buku fatwa Atiyah Saqaf. Seorang ulama yang kita kata kemahiran ilmu dia jawab soalan dengan dalil, dengan hujah daripada Quran dan daripada hadis. Dan hadis yang dia bawa itu pula hadis yang sehingga dia boleh bezakan hadis itu hadis sahih ke, hadis tak sahih ke, dia boleh bawa. Nanti dipanggil seorang yang mahir dalam ilmu sehingga kau mampu memberi fatwa, dan begitu juga sehingga mampu memberi pengajaran. Dipanggil seorang ulama yang mahir. Kalau kita di Malaysia, kita ni ulama-ulama kita yang terdiri daripada mufti-mufti, jadi kemahiran mereka pun hebat juga. Tidak kurang juga. Cuma kita di Malaysia, kita ni mufti yang paling lama di dunia. Paling lama di dunia. Di Malaysia ada panggil mufti yang paling lama. Sebab apa? Sebab setiap negeri itu ada mufti belakang. Ada mufti masing-masing. Tapi kalau kita tengok seluar-luar negara Mesir ni rakyat dia 70 juta. Rakyat Mesir 70 juta, mufti dia sorang. Mufti dia sorang. Kita ni 24 juta dah kan. Mufti kita setiap negeri ada mufti. Ada mufti, ada di mana mufti. Mesir ni rakyat dia 70 juta. Tinggal 70 juta lebih kan. Mufti dia soleh saja. Kalau kita tengok seluar-luar Saudi pun sama juga, mufti soleh saja. Jadi tidak ada mufti ni. Sehingga Allah panggil apa ni dia fatwa dia ni, bila keluar kenyataan seorang mufti, maka semua senyata. Ulama dia ramai. Ulama dia bila keluar kenyataan mufti, semua maka senyata. Sebab apa? Sebab puncak mufti ni sehingga boleh mengendalikan
dalam masalah-masalah yang berlaku. Baik, nak ceritanya di sini dia kata seorang ulama mereka ni sehingga ke mereka ni sampai ke mereka boleh memberi fatwa, sampai kepada darjah memberi fatwa dan sampai ke darjah memberi tadris. Maka ulama mereka seumpama ni sampai ia kepada martabat mengajar agama manusia. Jadi ia orang yang menunjuk jalan tarekat ahli sufi itu sangat halus. Dia seorang pekor. Bila kemampuan dia sehingga boleh memberi fatwa dan boleh mengajar orang, patut pula dia pula ikut jalan tarekat ahli sufi pula. Maka dia orang ulama seumpama ni dikira sebagai ulama yang ulama tasawuf lagi ulama sufi yang sangat halus bicaranya, lagi dalam, lagi susah faham orang yang fuqaha itu. Kalau ulama sufi, ulama pekor lagi sufi yang membicarakan tentang sufi, kadang-kadang ulama pekor pun tak faham. Sebab apa? Sebab ulama pekor ni kata dia, kerana ulama pekor ni kerana sangat kasih mereka itu akan dunia dan juga bagi kecemaran dunia dan kekotoran dunia. Dunia dan kekotoran dunia. Mana ahli sufi kita kata orang yang subuh, orang yang orang paling tidak kasih pada dunia. Adapun ulama pekor ni dia masih ada terikat dengan dunia. Jadi kadang ulama sufi itu kadang-kadang tak difaham oleh ulama pekor. Sebab apa? Sebab ulama pekor ni dia masih terikat dengan dunia. Bila orang masih terikat dengan dunia, mana dia ada hijab. Dengan itu. Bila ada hijab, sehingga dia tidak boleh memahami kalam-kalam asrar. Kalam-kalam asrar. Sebab biasanya ahli sufi ni mereka bercakap dengan kalam asrar. Kalam asrar. Ada juga ulama sufi yang bercakap dengan kalam zahir. Tapi kebanyakan ulama sufi bercakap dengan kalam asrar. Orang panggil ucapan itu yang keluar itu adalah yang tersirat, itu lebih banyak daripada yang tersurat. Tapi kita kata asrar, maknanya kalam yang tersirat. Mana ucapan itu mengandungi kalam-kalam yang tersirat, bukan kalam yang tersurat. Hak yang tersuratnya gini, hak yang tersiratnya gini. Sebab orang panggil tasawuf ni dia cuma memahami yang tersirat. Yang tersirat. Boleh berhadap oleh kita yang tersirat. Maknanya dalam Quran ni sama. Quran dia ada zahir, ada batin. Makna zahir dan ada makna batin. Jadi setiap ucapan ulama-ulama tasawuf dia bercakap orang makna batin, makna disbalik. Orang itu kadang-kadang asrar. Kalau di Mesir yang terkenal, ulama yang bercakap kalam asrar ni nama dia Saleh Ja'fari. Mana Saleh Ja'fari, tarekat Ja'fari. Jadi kalau buku-buku kitab-kitab yang ditulis oleh Saleh Ja'fari payah kita oleh Allah Ta'ala. Kalau kita di Malaysia ini kalau tengok kalam-kalam asrar, iaitu baca kitab Hikam Ibnu Al-Asakandari. Orang yang boleh faham kitab Hikam ini, orang yang besok belajar kitab Hikam, maka dia berhenti apa dia kalam asrar dan kalam dipanggil yang tersirat. Jadi biasanya ulama pekor ni, maka mereka tidak memahami setengah-setengah kalam yang diucapkan oleh ulama sufi. Kerana apa? Kerana mereka ni sangat kasih bagi dunia dan kasih kepada kecemaran dunia. Seolah-olah dunia ni orang panggil kotor. Dunia ni salah segabung kan. Mana kita duduk dengan sibuk, sama segabung, sama kita duduk dengan apa ni, dengan sibuk, sama dengan kalau cuba kita duduk dengan sibuk sama. Jadi kadang-kadang segabung juga. Itu dia panggil kekotoran dunia. Jadi kalau kita kecil dengan orang yang suka
Sebab itulah sehingga disebutkan oleh Allah Ta'ala, rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah. Rijalun, Allah Ta'ala puji beberapa sebagai laki-laki, beberapa orang laki-laki yang tidak melalaikan mereka oleh jual beli mereka daripada menyebut nama Allah Ta'ala. Dan seorang laki-laki ahli perniagaan, seorang yang sangat sibuk tapi tak lupa daripada ingat pada Allah Ta'ala, tak lupa sembahyang, tak lupa zikir. Ini Allah Ta'ala puji. Sebab apa? Sebab kebanyakan orang bila dia terlibat dengan kerjaya dia, bila dia terlibat dengan mereka, maka sehingga kalau dia teringat pada Allah Ta'ala, sehingga sembahyang boleh waktu. So kalau kita kata nak ambil masa untuk berzikir, nak duduk seperti mana kita duduk ni atas masjid dengan orang-orang, tak ada masa. Sebab apa? Sebab sibuk. Jadi sehingga Allah Ta'ala puji orang yang boleh ambil masa, walaupun dia sibuk tapi dia boleh berzikir, walaupun sibuk dia sembahyang tak tinggal. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah. Tidak lupa pada Allah Ta'ala. Ini hebat. Jadi jagalah kita tahap kita bila kita terlibat dengan perniagaan, dengan dunia perniagaan, sehingga apa tak ada masa hidup penting dan dia kan orang pagi kali kita orang terlibat dengan direct selling dia kan, mana dia sibuk dengan kamu mesyuarat semacam sampai pukul 3 pagi dia mesyuarat. Kalau orang terlibat dengan gambar jadi jualan langsung di maka dia bertahan punya lagu mana sibuknya. Sehingga tak fikir dia jumpa orang tidak kaji tentu ni. Dia banyak produk dia, jumpa dengan siapa banyak produk dia. Itu nak cerita dia orang sibuk ni. Jadi nak cerita nak dunia ni kita tengok sampai kalau kita anggap sebagai kotor bagi orang tasawuf anggap sebagai cemaran, kotor. Sebab apa? Sebab sehingga kita terganggu pemikiran kita sampai orang panggil kapal kita ingat kita pada Allah Ta'ala kerana kita sibuk. Lepas tu dia istilahnya sebagai cemaran. Maknanya orang bekor ni dia kata bagi dia yang dia dikasih kepada dunia dan bagi kecemaran dunia hingga jadi faham, sehingga jadi faham seorang daripada mereka, seorang mereka itu seolah-olah terikat daripada tengok dadanya itu dengan beberapa bilangan tali. Ayat itu atas sekira-kira bilangan cenderung hati mereka itu bersyahwat dulu. Ayatnya orang panggil ulama mereka dia tak boleh memahami keadaan orang tasawuf. Sebab apa? Dia ibarat sehingga ada di dada dia beberapa tali, beberapa pengikat yang menghalangkan dia daripada memahami keadaan tasawuf. Itu dia panggil ayatnya kelebihan di antara tasawuf dengan bekor. Dan adalah yang demikian itu meneguhkan ia daripada naik pada martabat yang tinggi, yang dapat difaham akan ilmu tariqah ahli sufi itu. Jadi halangan-halangan seolah-olah macam hijab lah, macam dinding antara kita dengan Allah Ta'ala itu ada satu hijab, ada dinding yang menyebabkan kita terhalang daripada sapa pada Allah Ta'ala, menyebabkan kita ni lambat Allah panggil naik martabat. Sehingga kita dia panggil untuk semuanya pun dalam keadaan terganggu semacam terganggu banyak gangguan dalam ibadat, masih banyak gangguan. Itu maknanya kita masih lagi tahap dulu lagi tak naik martabat. Dan sebab dia di sisi pekor dengan di sisi tasawuf matlamat semaya itu berbeza. Macam orang pekor matlamat dia semaya adalah untuk dapat pahala. Dia semaya untuk dapat pahala. Ya selalu kita dengar kelebihan semaya Jumaat dengan semaya solat 27 kali ganda. 27 kali ganda. Orang-orang masjid ada kelebihan, orang semaya Jumaat ada kelebihan. Ada kelebihan. Orang duduk saf pertama pun ada kelebihan. Orang duduk di belakang imam pun ada kelebihan. Orang duduk di antara semaya kepada semaya yang lain pun ada kelebihan. Maknanya kalau ulama pekor itu fikir nak pahala. Jadi bagi ulama tasawufnya, bagi dia taksir ibadat kerana nak pahala. Ibadat nak kepada pahala, ibadat nak kepada syurga, ibadat nak
Buat ibadat kerana nak dapat keredaan Allah. Nak semata-mata keredaan Allah. Nak suruh kita ni berasa bahawa kita sebagai hamba. Bila kita sebagai hamba, maka ikutlah Allah Ta'ala suruh kamu, kita buat belakang. Tak payah dijanjikan oleh Allah Ta'ala dengan gambar, dengan pahala. Tak payah. Sebab apa? Sebab kita nak keredaan Allah, nak sampai kepada keredaan Allah, dan kita merasakan kita sebagai hamba. Ini orang panggil di sisi orang tasawuf. Sehingga orang tasawuf ni, dia perkataan dia kepada orang yang nak kepada pahala ibarat seperti orang ahli perniagaan. Sepuluh orang nego nak untung dengan nego nak untung. Macam kita ni nak nego pula dengan Allah Ta'ala. Nak pada pahala. Bila Allah Ta'ala suruh, kita terfikir pada pahala. Maka ini sebagai ahli perniagaan. Dengan Allah kita nak nego. Allah Ta'ala jadikan kita. Allah Ta'ala orang panggil kamu ni buat kita. Nah, tiba-tiba bila Allah Ta'ala suruh kita semayang, nak pada pahala pula. Nah, bagi dia tu, ni bukan orang yang standard lagi lah. Honoknya, standardnya ialah orang yang buat ibadat kerana Allah dan buat kerana nak keredaan Allah. Nah, kalau kita buat misal gini lah, kita misal macam budak-budak ni, macam anak kita ni, dia ada taraf dia. Taraf pertama anak kita ni, bila kita suruh dia beli, dia nak ukur kan? Dia nak ukur lah. Taraf pertama, bila suruh dia beli, nak ukur. Berapa sen? Berapa ya nak ukur. Setiap kali suruh dia beli, nak ukur. Setiap kali suruh dia nak ukur. Ini soal anak dengan ayat itu. Pada masa itu, kita cuba tengok tahap mana masa itu. Umur dia berapa masa itu? Masa dia bila ayat dia suruh, selalu dia beritahu. Kalau mau dia suruh, selalu dia beritahu. Di tahap mana? Dia masih lagi tidak bukanlah lagi. Dia masih hidup lagi. Tapi bila kita dewasa, macam kita berlakon ni kan, macam kita berlakon ni, masih lagi minta upah pengamu kita. Kita nak pergi beli, kita minta upah lagi. Ada minta upah lagi. Tak lagi. Apa tak minta upah? Malu kita kayu ni, malu dengan orang kita. Kita beli tolong dia, tiba-tiba kita minta upah. Kita hantar ke hospital, kita minta upah. Bawa balik dia daripada hospital, kita minta upah. Minta upah lagi. Kalau ada lagi orang minta upah, dia mau dia ngayuh dia. Tak tahu nak kata lagi. Itu begitulah kita dengan Allah Ta'ala. Masa kita belum kenal Allah Ta'ala, sebelum kita kenal Allah Ta'ala ni, kita buat ibadat nak upah. Nak pada pahala, dan nak pada syurga, takut bagi aku. Tapi bila kita kenal Allah Ta'ala, kita tahu kita hamba, dan kita kenal Allah Ta'ala itu pencipta, kita tak fikir dah tetap pahala. Yang kita fikirnya nak keredaan Allah Ta'ala. Yang penting kita dapat keredaan Allah. Yang penting kita merasakan kita hamba. Yang penting kita merasakan Allah Ta'ala itu sebagai pencipta. Bila kita rasa Allah Ta'ala sebagai pencipta, kita sebagai hamba ikut dia suruh. Ikut dia suruh kita buat belakang. Tak, orang panggil tak kata. Bila kita buat ni, kita tak pandai dah belakang. Macam seorang hamba dengan tuan dia. Tuan dia kata buat ni, dia tak boleh. Dia tak boleh tak buat belakang. Dia tak tanya tak. Bapa tak tanya. Dia tahu kau buat. Sebab apa? Sebab dia hamba. Bila suruh buat je lah. Boleh tak buat, kalau buat? Tak tanya lah. Maknanya sebagai hamba, kelas hamba ni dengan tuan dia sepatutnya tak tanya lah. Bila Allah Ta'ala suruh semayang. Bila Allah Ta'ala suruh puasa lah. Bila Allah Ta'ala suruh buat haji lah. Bila Allah Ta'ala suruh pergi perai lah. Tak tanya dah apa. Tak tanya lah. Sebab kita kenal. Maknanya martabat orang kasar ni, dia nak mengajar kita semua siapa ke mereka kita sebagai hamba. Kalau kita masih lagi orang panggil itu minta upah ni. Ada orang panggil tak standard lagi. Macam kita dah ni, kalau kita masih lagi minta upah punya ayat, kita tak kenal ayat bagi dia. Orang kita tak kenal ayat dia. Ayat dia mungkin kita tak kenal. Mula tak apa, masa dia kecil memang tak kenal lagi. Dia kenal ayat dia kenal mungkin, tapi kenal lagi mana? Tak kenal lagi mana? Tapi bila kita dewasa ni, kita kenal lagi mana? Kita tengok ayat kita tu, Allah simpati. Tengok Allah kita simpati. Tak ada lagi dah pergi minta upah. Tak kan? Dia dipanggil
peringkat kita punya beza di antara macam kita belum kita kenal Allah. Lalu kita ni orang panggil masuk belajar terus kenal lagi lah. Terus kenal Allah Taala. Bila kita sabar mereka kenal. Dia panggil hakul ma'rifah. Jadi kita buat. Kamu Kita buat. kan? Kita ada buat, kita buat. Soalan dia. Bila tak buat, tak buat. Mana sebagai seorang buat ya. Buat itu kamu masuk mereka. Buat itu kalau orang pasti tak ada kata nak suruh orang puji, nak suruh orang tengok, nak suruh tak ada suara kita buat kerana apa tak? Bukan ada hukum daripada orang. Jadi inilah kelak dunia hanya kita yang kita didik jiwa kita supaya mari kita sadar. Itulah perbezaan di antara orang pekor dengan tasawuf. Orang pekor tadi dia duduk macam tak ada pemikiran Allah, pahala ada Tuhan. Bukan sahaja kita bicara tu. Bukan sahaja masa kita bicara kelebihan apa, fadilah dengan. Bukan sahaja. Cuma itu peringkat pekor. Bila kita belajar lagi sampai atau kita tasawuf, maka Allah panggilkan bukan pekor kita tetap fikir dengan itu. Kita tak dapat pahala, tapi Allah panggil tak fikir. Sebab yang penting ialah keredaan. Bahkan disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Mukasyaful Qulub. Imam Ghazali disebut dalam kitab Mukasyaful Qulub. Sehingga dia ada istilahkan anjing, kasar, bahasa itu al-kan, anjing. Walau orang kalau buat kerana tu dia suruh buat ni patut pada hukum ibarat macam anjing. Kasar. Tapi itulah yang disebutkan dalam kitab Mukasyaful Qulub yang membaca ni. Tak, Imam Ghazali. Dia banyak cerita-cerita. Tapi nak ceritanya kita tak istilahkan itulah. Biar kita tak sebulan. Cuma kita ambil yang disebutkan oleh ulama tadi macam ahli perniagaan. Lebih sopan sikit. Dalam mana kita takut salah faham atau kita terus macam itu kita takut salah faham. Kita jadi seperti kebanyakan ulama ni ialah seperti ahli perniagaan. Orang nak pada pahala jadi ahli perniagaan. Dengan Allah Ta'ala dia mesti menaik lagi. Sedangkan dia tak kenal dia sebagai Allah. Dia tak kenal Allah Ta'ala sebagai Allah. Itulah di antaranya orang panggil beza di antara orang tasawuf dengan ahli pekor. Jadi sebab di sini disebutkan oleh ulama kita ni apa ni? Ahli tasawuf apa ni? Dia kata hingga jadi faham seseorang daripada seorang mereka itu seolah-olah terikat daripada timur-timur dadanya itu dengan beberapa bilangan tali, iaitu atas sekira-kira bilangan cenderung hati mereka itu kepada syahwat dahulu. Dan adalah yang demikian itu menegahkan ia daripada naik terbang kepada martabat yang tinggi. Naik terbang. Dia terjemah seperti itu. Menegah ia daripada naik terbang kepada martabat yang lebih tinggi. Yang tinggi yang dapat memaham akan ilmu tariqah ahli sufi. Inilah penceraian di mana perbezaan. Inilah perbezaan antara mazhab fuqaha dan antara mazhab ahli sufi. Orang panggil kedudukan ahli tasawuf dengan ahli pekor itulah kedudukannya. Sehingga orang panggil bezanya bila mana ahli tasawuf ni dia kefahaman dia tu lebih halus, lebih lunak. Orang panggil lebih rahsia, mengetahui tentang rahsia-rahsia. Tapi ahli pekor ni dia hanya orang panggil bincang zahir saja. Tentang rukun sembahyang, syarat sembahyang, perkara yang membatalkan sembahyang, perkara yang makruh dalam sembahyang. Itu dah. Ada bincang maksud sekali. Patut kata sami dia bincang yang berkaitan dengan hati manusia supaya lebih cenderung kepada Allah Taala. Jadi bila mana orang panggil apa ni, orang ahli pekor masih lagi terikat dengan dunia, maka dia
dibesarkan seperti kulitnya. Biarlah kita baca dia ni. Jangan tersinggung ni. Dan ilmu tarikat itu, ilmu tarikat ahli sufi itu seperti isinya. Kulitnya dengan isinya. Muhammad lebih faham dan dan ilmu hakikat ahli sufi itu seperti santan. Santannya. Santannya. Dia ada gitunya. Macam mana nyo? Nyo gitu lah. Nyo, yo, wakro. Nyo. Kita baca nyo kita. Lapor. Dia bahasa sukan dia ada nyo. Lapor tu so nyo pak. Nyo, kain nyo. Jadi ilmu pekor itu ibarat kulitnya. Ilmu tasawuf itu ibarat isinya. Dan ilmu tarikat itu ibarat sate. Sate. Wayahnya kita ni nak sate. Bukan nak kulit. Bukan nak kepada isi tu lagi nak sate. Yang ini susuk air sangat tu. Sebab kita kata tanin tu, mula-mula ada tanin tu. Lepas tu naiknya, lepas tu koyoknya, lepas tu bulannya, lepas tu gamak tu, gamak satenya, maknanya sate. Jadi punya banyak cerita dia nak boleh ke sate. Tapi kalau sekiranya tak tanya, dulu lagi tak boleh sate. Kalau kita kata mana penting antara kulit isinya dengan satenya, kalau kita tanya begitu, tak penting tak? Tak kan? Buat banyak lagi kulit mana kan? Kalau tak ada isi, tak ada sate. Kononnya sate, kalau pagi perlu daripada tanahnya lagi. Begitulah keadaan macam pekor ni dah. Pekor ni nak ajar semuanya. Pekor ni ajar kita semuanya. Nak boleh kalau kita semaya ni, kita belajar syarat semaya ni, rukuk semaya ni, syarat semaya. Belajar. Lepas tu bila kita semaya tu, matlamat kepada semaya tu bukan kata huruf jaga semaya itu saja. Matlamat kita punya hati kita sampai pada Tuhan. Matlamat. Jadi orang hati sampai pada Allah Ta'ala. Ilmu apa yang belajar? Ilmu tasawuf. Ilmu tarikat. Kalau panggil misalnya, kalau panggil apa ni? Ilmu pekor ni ibarat kulitnya. Lepas tu apa kita tasawuf ni ibarat seperti isinya. Sate adalah ibarat orang panggil tarikat. Ilmu hakikat. Matlamat. Jadi jangan pula kita dikata orang belajar di publik baru ni pula dan tersinggung pula. Jangan silakan itu. Tengok kita belajar habis dia belajar ilmu kulit. Jadi semuanya penting kan ilmu pekor nak belajar ilmu tasawuf nak belajar. Tapi matlamatnya munculnya macam sate tadi kan. Sate. Tapi habis isi. Itulah dia kata dimisalkan seperti ahli fuqaha itu dimisalkan seperti kulitnya, dan ilmu tarikat itu seperti isinya, dan ilmu hakikat itu ilmu hakikat ahli sufi itu seperti santannya atau minumnya. Lagi-lagi dah kan. Kalau sate itu minum mana? Orang yang kita kenal minumnya. Dia sekarang nak sate. Orang tak buat panggil minumnya ni dah. Itulah. Dan lagi kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam syarah Ibnu Ruslan yang bernama Fathur Rahman, dia kata musilat salasatu bil jawzah fasyari'ah kal qashri az-zahir wa tariqah kal lubbi wal haqiqah kal jubni. Sama macam tadi juga lah. Dia kata dimisalkan oleh ulama
dengan buah juzah. Juzah ni nyo lah, dengan buah nyo, dengan buah juzah. Maka ilmu syariat ini, ilmu syariat yang ilmu pekah tu. Ilmu pekah dan ilmu usuluddin itu seperti kulit nyo, seperti kulit juzah. Ilmu pekah, ilmu usuluddin seperti kulit juzah, kulit nyo yang sahih. Dan ilmu tarikat itu yaitu seperti isi buah juzah itu. Dan ilmu hakikat itu seperti minyak buah juzah. Itulah, macam tadilah. Maknanya pekah, usuluddin macam ibaratnya kulitnya. Manakala ilmu tarikat itu diibarat sebagai buahnya, dan ilmu hakikat ibaratnya buah santai, ibarat minyak. Minyaknya. Tapi kalau santai lagi lah, minyaknya. Itulah. Dan barang siapa mengetahui ilmu pekah, ini nak masuk kita tahu ni. Dan barang siapa mengetahui ilmu pekah dan usuluddin, dan mengetahui pula akan ilmu tarikat dan ilmu hakikat. Ini barang siapa mengetahui ilmu pekah dan ilmu usuluddin, dan mengetahui pula akan ilmu tarikat dan ilmu hakikat. Tarikat dan hakikat kalau dulu ada tarikat, kalau kita belajar tarikat, kita kena apa hakikat. Dan mengetahui pula akan ilmu tarikat dan ilmu hakikat dan ilmu pekah, maka dinamakan akan dia ahli tasawuf. Gitu ni. Maknanya orang tasawuf ni dia belajar pekah, belajar usuluddin, belajar hakikat, belajar hakikat. Maka itulah ulama tasawuf. Maknanya dia belajar pekah. Sebab apa? Sebab kalau kita belajar tasawuf tak belajar pekah tak boleh. Kita belajar tasawuf tak belajar usuluddin, kau tak boleh. Itu bahaya ni. Sebab tu kita belajar. Ada belakang. Orang panggil tiga-tiga ilmu tu ada belakang. Jadi kata barang siapa mengetahui akan ilmu syariat. Ilmu syariat di sini tu dua tu ilmu syariat, iaitu ilmu pekah dan ilmu usuluddin. Jadi barang siapa mengetahui akan ilmu syariat, yakni ilmu pekah dan ilmu usuluddin. Tadi dah. Barang siapa mengetahui akan ilmu syariat, yakni ilmu pekah dan ilmu usuluddin sahaja, maka iaitu dinamakan akan dia pakai. Pakai. Barang siapa mengetahui akan ilmu syariat, yakni ilmu pekah dan ilmu usuluddin, dia belajar dua kata tu, maka dinamakan akan dia pakai. Dan barang siapa mengetahui ilmu pekah dan usuluddin, dan mengetahui pula akan ilmu tarikat dan ilmu hakikat dan ilmu pekah, maka dinamakan ahli tasawuf. Ahli tasawuf. Dan dinamakan juga fuqara. Tasawuf bagi fuqara. Fuqara ni orang yang sangat berhajat. Berhajat pada siapa? Berhajat pada Allah Ta'ala. Apa lebih? Kalau kita belajar pekah, belajar usuluddin, dipanggil ulama pakai, ulama pekah. Kalau kita belajar pekah, belajar usuluddin, belajar tarikat, belajar hakikat, maka dikatakan ulama tasawuf. Jadi sempurna lah. Bila kita belajar, Allah kami sampai 4 kali ilmu tadi sempurna lah. Dan inilah perceraian antara ahli sufi dan antara fuqaha. Itulah perbezaannya. Dan setengah daripada antara mazhab sufi itu, iaitu disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani ada dalam kitabnya yang bernama Al-Jawhar wal Bawaqit fi Aqaid al-Akabir, fi Aqaid al-Akabir. Panjang. Jadi mana pun kita belajar tasawuf, belajar tasawuf, pekah kita belajar dah. Sebagaimana masalah seperti dalam jadual kita ni, jadual kalau di masjid ni kan ada berapa? Ada tauhid, ada pekah,
dan tasawuf kita belajar, apa itu tauhid kita belajar, fiqh kita belajar. Tapi kalau kita belajar kalau pakai fiqh saja, belajar tauhid, tak belajar tasawuf, tak sempurna lagi. Tak sempurna. Nah, istiqna tiga-tiga ilmu kita belajar. Dan bila kita belajar tasawuf, maka itulah yang dikatakan kita belajar tarikat. Nah, bila kita belajar tarikat, bila kita memahami tarikat, maka itulah yang dikatakan hakikat. Jadi benar tidak boleh senang, tidak boleh komen, tidak boleh tarikat ini hakikat, tidak boleh. Masih dulu aja. Dalam tasawuf dia kadang-kadang dipanggil tarikat, kadang-kadang dipanggil hakikat. Tapi hak yang sama pertama sebenarnya tidak hakikat. Nah, itu kita ni ialah nak tunjuk pada hadrat Allah. Kita baca ilmu, kamu umat lama kita nak tunjuk hadrat Allah SWT. Bila sampai hadrat Allah SWT, maka itulah jadi kata sebenar. Dan sampai, maksudnya sampai di sini jangan keliru. Jangan keliru sampai kita tak suruh sampai Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha di hadapan Allah Taala. Dan sampai kita ni bukan arti kita melihat Allah Taala dengan mata kasar, tidak. Dan maksudnya sampai adalah hati kita, hati kita tidak nampak Allah Ta'ala, bukan nampak seperti mana kita nampak zat, kita nampak ilmu, kita nampak kebesaran Allah, kita nampak keagungan Allah, kita nampak hebatnya Allah, kita nampaknya kuasa Allah, kita nampaknya kehendak Allah. Mana kita nampak dengan mata hati? Kita nampak, kita pandang dengan mata hati, dengan mata hati. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ud'u ad'u ila Allahi ala basirati, ad'u ila Allahi ala basirati ana wa man ittaba'ani. Allah Ta'ala suruh Nabi sebut, Allah Ta'ala suruh Nabi sebut, aku menyeru kamu di atas ainul basirah, aku menyerumu di atas ainul basirah. Ainul basirah, ainul basirah di mata hati, mata hati. Mata kasar kita ni buat tengok, tengok. Orang yang tengok dengan mata kasar itu tak mesti dia nampak dengan mata hati. Nah, orang yang melihat dengan mata hati, dia bukan melihat dengan mata kasar. Nah, jadi kita baca Quran ni kita tengok dengan mata kasar. Tapi lagi kita nampak dengan mata hati. Kemudian kita nampak dengan mata hati. Maksud yang nak disampaikan oleh Allah Ta'ala, kita nampak dengan mata hati. Nampak dengan mata hati. Nah, itu yang dikehendaki oleh Islam. Dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Orang panggil ajar kita singgung bersama mereka, kita nampak dengan mata hati. Nampak dengan mata hati. Dia panggil ainul basir. Dan perbincangan tentang mata hati ini ialah itulah yang dikatakan tasawuf. Tasawuf ini dikatakan tarikat, ini dikatakan hakikat. Jadi jangan kita kelirulah dan jangan kita menghina seseorang. Contohnya kita katakan ni belajar bahasa Arab ini, aku bahasa Arab ini lebih kita tasawuf. Ataupun kita kata orang ada yang belajar kuning, kalau ni aku belajar di sini, aku sini tu. Jadi kita tidak perlu pada seseorang, kita terus belajar. Jangan planning, bukan kita kena agak orang semua punya kelebihan, semua orang ada kelebihan, dan jangan kita tengok dia kita hina sebab dia belajar. Jadi apa-apa kita belajar fiqh, kita belajar tauhid, kita belajar tasawuf, kita belajar. Tapi pertama yang kita nak sebenarnya adalah sampai kepada Allah SWT. Jadi insyaAllah kita sambung semula dalam kata Syekh yang dari lagi Syekh, kata Syekh Muhammad Syarani lagi. Kemudian dia kata summa mimma khassa bihi as-sufiyyah min ghairihim ilmuhum بالطريقة الموصلة له إلى العمل بالكتاب والسنة. فإذا قلت له مقصود إن أزهد في الدنيا بحيث لا يرضى عندي ميل عامل يقولون لك أكثر من ذكر الله تعالى ليلا أو نهارا حتى يروق حجابك فتذكر الآخرة بعين بصيرتك وتنظر
الدنيا ولو قال جمهورهم ارغب في الدنيا لما ضيعت إليه والله على الصلاة وإليه المرء وبعد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Dan sebelum kita ni Allah dan hadiah sama-sama kepada Allah Haji Ismail yang kami kita dan ahli zikir pada hari Sabtu kita di Masjid Tahajud Al-Fatihah. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam.